what a world, I'm gonna sing down under the water. Until what a world, I'm gonna sing and I'm gonna sing. Until what a world, I'm gonna sing down under the water. Until what a world, I'm gonna sing and I'm gonna sing. Until what a world, I'm gonna sing down under the water. Until what a world, I'm gonna sing and I'm gonna sing. Until what a world, I'm gonna sing down under the water. Until what a world, I'm gonna sing and I'm gonna sing. Until what a world, I'm gonna sing down under the water. Until what a world, I'm gonna sing and I'm gonna sing. Okey, baik. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam saya ucapkan kepada anda semua yang sudah sedia dan setia menantikan sesi live kita pada malam ini. Baik, tidak lupa juga saya ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia dan selamat bercuti kepada anda yang sudah pun keluar daripada kawasan rumah untuk pergi bercuti bersama keluarga. Alright. But anyway, seperti yang dijanjikan pada malam ni kita akan adakan juga sesi live kita. Yang mana sesi live kita ini kita akan terus remove daripada Facebook dan kita akan terus upload ke YouTube immediately. Maksudnya kalau siapa lambat bolehlah tengok terus di YouTube kita. Baik. Anyway, tajuk malam ni dia agak macam heavy sikit sebenarnya. Alright. So tajuk malam ni agak heavy, but before that boleh saya tahu apakah status you all, alright? Macam maksudnya you all punya video nampak smooth ataupun tidak.
Alright, cuba komen video dan audio. Okay, okay ke tidak? Alright, cuba komen audio tu okay ataupun tidak untuk you all. Boleh dengar clear, boleh dengar jelas ataupun tidak. Alright. Sebab dekat saya ada sedikit lagging lah. Jadi itu yang nak kena tahu juga dekat tempat you all okay ke tak. Alright. Okay, good. Okay, Chun. Alhamdulillah. Okay, kalau Chun kita teruskan. Alright. So tajuk kita pada malam ni dia agak heavy, iaitu mengenai Elliott Wave lah. Sebab ramai yang minta saya sharekan juga pasal Elliott Wave, yang mana saya tak berapa pakar. But saya bukan pakar lah dalam Elliott Wave, but I myself pun memang guna juga Elliott Wave. But dia punya Elliott Wave ni dia tak berapa, saya punya calculation tak berapa tepat lah. Sebab you have to understand Elliott Wave ni it's a bit complicated. Kadang-kadang kalau you salah kira, there's a corrective correction yang you kena buat measurement apa semua kan. Jadi itulah, kadang-kadang kena, kadang-kadang tak kena. But at the end of the day, apa yang you boleh buat adalah you just fokus dan teruskan buat recalculation semula. Okay? Ni jujur cakap ni. Okay? Transparent je. Terus terang je cakap. Right, sebab this is bukan satu bidang yang saya expert lah. But saya memang guna pakai juga Elliott Wave. Dan Elliott Wave sebenarnya tuan-tuan perempuan, satu benda yang tuan-tuan perempuan kena faham, Elliott Wave tidak boleh berdiri dengan sendirinya. Bermaksud dalam Elliott Wave, you all juga kena menggunakan satu lagi method yang dipanggil Fibonacci numbers. Alright? Sebab Elliott Wave dan Fibonacci ni is very closely related. Sangat-sangat related sebenarnya. Yang mana kalau kita buat lagi, kita tunjuk kan, nanti dia akan macam mind blown punya, confirm punya mind blown. Alright. Sebabkan konsep Elliott Wave ni, dia wujud datangnya adalah daripada apa kita panggil Fibonacci numbers. Alright. Sequence dia tu, wujudnya sequence 1 2 3 4 5 ABC tu, alright, wujudnya sequence tu adalah daripada Fibonacci punya numbers. Okay? Wujudnya sequence tu adalah daripada Fibonacci numbers. Alright. Jadi it's a bit complicated. Jadi jangan risau. Jangan risau, kita akan flow satu-satu. So kalau malam ni heavy sangat, sebenarnya saya pun tak berhajat untuk habiskan terus topik Fibonacci pada malam ni. Saya dah pecahkan into smaller parts, supaya malam ni belajar boleh proses dulu. Esok balik, esok pula malam pula satu lagi topik, duduk diam dulu kejap, okay, baru boleh proses balik. Lepas tu duduk balik, proses balik kan. So saya pecahkan, saya jangkakan kemungkinan 3 ke 5 episod lah. 3 ke 5 episod live kita akan bercerita mengenai Elliott Wave. So kita akan go through satu persatu. Alright? Good. Jadi dekat dalam Elliott Wave ni, siapakah sebenarnya Elliott Wave dan siapakah sebenarnya founder dia? Founder dia definitely lah Mr. Elliott himself, yang mana nama dia adalah Ralph Nelson Elliott namanya. Dan teori ni sebenarnya wujud sejak tahun 1934, yang mana I believe semua orang belum lahir lagi yang tengok live ni. Okay. I believe ramai yang tengok live pada malam ni pun belum lahir lagi lah. 1934 dia dah start keluarkan Elliott Wave. But Elliott Wave mula diguna pakai secara rasmi, maksudnya ramai orang mula terima Elliott Wave ni selepas Elliott Wave punya dia panggil apa, dia punya macam research dia being published, I think during the 50s, 1950s, baru dia publish dia punya research mengenai Elliott Wave ni. Alright. So perkara asas yang anda kena tahu, Elliott Wave is very simple. Alright, Elliott Wave dia ada 8 wave. Alright, dia 8 wave, yang mana 8 wave ni dipecahkan kepada 2 bahagian, iaitu kita panggil dia impulsive wave dan diikuti oleh correction wave. Dia ada 2 bahagian. Right, dia ada 2 bahagian. Sekejap. Saya cuba buka saya punya blackboard. Saya tak buka blackboard daripada tadi. Sekejap, kita buka blackboard sebentar. Okay, mana blackboard? Okay, tunes. Okay, sekejap.
Okay. Ya Ha. Alright. So dekat dalam sampai mana tadi? Dia dipecahkan kepada sekejap saya buka dulu. Alright. Alright. Okay, settle. Alright. So, dalam Elliott wave ni dia ada 8 wave dan 8 wave ini dipecahkan kepada 2 jenis wave. Alright. Apakah jenis-jenis wave yang ada? Dia adalah dipanggil yang pertama. Okay, sekejap So, kita ada in general. Sekejap, tulis. Besarnya. Sekejap. Ni berapa? Kita zoom out sikit. Kita selalu pakai 60. Okay. Alright, so tajuk kita malam ni adalah Elliott wave. Okay, so dalam Elliott wave as yang seperti yang saya cakapkan, alright, benda pertama yang you all kena take note adalah dalam satu complete cycle, one complete cycle, alright, satu complete cycle Elliott wave, dia mestilah ada berapa? 8. Alright. Dia mestilah ada 8 wave. Alright. So dalam 8 wave ni dia perlulah dipecahkan kepada 2 jenis wave. Alright, daripada 8 wave ni dia ada 2 kategori ataupun 2 orang kata 2 jenis lah bahasa mudahnya. Okay, daripada 8 wave ni dia ada 2 jenis. Dipecahkan kepada 2 jenis. Yang pertama kita panggil dia sebagai impulsive wave. Alright. Impulsive wave diikuti oleh satu lagi wave dia panggil sebagai corrective wave. Right, corrective punya wave. Okay. Jadi dalam satu complete cycle dia ada 8 wave untuk completekan satu cycle dan dalam 8 wave ni dia ada impulsive dan juga corrective wave. Alright. So sebelum kita go through 8 dulu, kita kena perkenalkan dululah. Alright, kita kenalkan dulu. Dia ada kita panggil advancing ataupun impulsive, yang mana impulsive wave ni basically impulse wave ni adalah wave 1, 3 dan 5. Alright. Dia susah sikit ni nak mengajar. Okay, dia macam ni. Saya lukislah wave tu. Okay, dia macam ni Alright, wave dia ada 5 jenis. Dia ada 8 kan. So dia akan start off dengan 1, 2, 3, 4, 5. Alright. Dan diikuti oleh A, B, C. Alright, so saya akan label. Alright, sini wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5, wave A, B dan C. Okay. Alright. Okay. So dalam case ni kan kita dah label wave 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Alright. So firstly kita akan ambil dulu satu orang kata yang wave 1 sampai 5 ni. 1 sampai 5 ni kita panggil dia sebagai right, wave 1 to 5. Right, wave 1 ke 5 kita panggil dia sebagai right, wave 1 ke 5 kita panggil dia sebagai advancing. Right, advancing wave. Alright. Manakala wave A ke C, wave A ke C, dia dipanggil sebagai corrective wave. Alright. Corrective wave. Okay. Alright. So this is 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C. Wave 1 sampai 5 kita panggil dia sebagai advancing. Mana A, B, C dipanggil sebagai corrective. So bermaksud saya cuba labelkan dekat sini. Alright. This is, you call this part sini ke sini sebagai advancing
wave. Okay. Manakala sini ke sini kita panggil dia sebagai corrective. Macam mana nak buat ni? Bolehlah sini corrective. Alright. Corrective wave. Okay. Sini ke sini kita panggil dia sebagai corrective wave. Alright. So good. Okay. Ni baru satu bahagian. Okay, dalam advancing wave, dia ada impulsive dan dia ada corrective. Clear Dekat dalam advancing wave, dia tetap ada impulsive wave, dia ada tetap corrective wave. Yang mana, right, dekat dalam advancing, okay, advancing punya wave, advancing, bila kita cakap tentang advancing, we are talking about wave 1 sehingga 5. Right. So dekat dalam advancing wave, apa yang ada dekat dalam advancing wave adalah okay, impulsive dia. Okay, impulsive. Alright, impulsive wave dia adalah usually, kebiasaannya impulsive wave dia bukan usually, dia wajib lah sebenarnya. Impulsive wave dia mestilah 1, 3 dan 5. This is impulsive wave. Manakala corrective wave dalam advancing punya ni adalah corrective wave dia adalah 2 dan 4. Ini dekat dalam advancing. Alright, kena ingat this is dekat dalam advancing punya period. Dan manakala dekat dalam corrective punya period, corrective iaitu A ke C, right, impulse dia adalah ni dia terbalik pula. Okay, impulse dia adalah wave A dan C, manakala corrective dia adalah B. Okay, ni bahagian ni you kena fahamkan betul-betul. Okay, bermaksud apa? Bermaksud dekat dalam wave 1, 2, 3, 4, 5, advancing wave dia punya impulse dia adalah wave 1, 3 dan 5. Alright. So dekat dalam corrective area dia, impulse dia adalah A dan C, manakala B ini dikira sebagai corrective wave untuk corrective punya period. Nampak tak? Dia dah mula kecelaruan orang kata apa? Kecelaruan identity. Bila you buat benda ni, Elliott wave, you have to consider, anda kena consider, dia tak semestinya impulsif tu naik tau. Impulsif juga boleh jatuh. Contoh ni lah A lah. A dan C. Right, A dan C adalah impulsive wave untuk corrective punya period. Do you get it? Ni macam susah sikit ni. Bukan macam susah sikit lah, macam susah banyak sebenarnya nak faham. Alright. But anyway, ini baru asas. This is dia punya very basic structure of Elliott wave. Kan? So far okay. Kalau okay, tolong komen. Saya masih okay. Saya masih hidup. Alhamdulillah masih lagi bernafas. Komen. Kalau okay lah. Okay, kalau you tengok setakat ni kan, cakap alhamdulillah masih lagi boleh bernafas. Tolong komen. Saya masih lagi boleh bernafas. Okay. Kalau dah tenat tu, tak boleh nak buat apa lah. Cuba tolong komen. Saya perlukan feedback anda supaya saya boleh teruskan. Alright. Ini baru rangka. Elliott wave. This is the very basic thing. Ini sangat basic lagi lah. Alhamdulillah semua masih celik. Alright. Now comes in dia punya difficult part. Okay. Now comes in dia punya a bit of a difficulties. Maksudnya dia punya bahagian yang sedikit sukar, sedikit berat, yang mana you kena faham dekat dalam dia panggil, dia kalau ikut buku teks dia panggil sebagai degree.
Alright. Macam head and shoulder. Nampak macam. Alright. So now kita akan pergi kepada advance sedikit. Alright. Ni baru dia punya basic structure. Alright. So this is dia punya second part, dia adalah degree of Elliott wave. Alright. Elliott wave. Elliott wave ada degree Okay, Elliott wave ada degree. Berapa banyak degree dia ada so far? So far yang saya pernah tengok dan saya pernah baca, dia cakap paling banyak dia ada 9 degree. Baru 9 degree. Tak banyak. Dia 9 degree. Kita nak habis 1 degree pun pecah kepala kan. Habis 3 tahun dia ada 9 degree. Alright. Tak, maksudnya apa? Apa benda yang dimaksudkan dengan degree ni? Degree ni kalau terms bahasa layman. Okay, bahasa layman ni sebenarnya layman untuk Mak Saleh lah, bukan layman untuk kita. Mungkin ada sebahagian pada anda first time dengar perkataan ni, mungkin yang dah biasa dengar. Siapa yang dah masuk becoming traders, saya tak pasti saya sentuh ke tak bahagian ni. Okay, tapi investors masa kelas memang ada sentuh bahagian ni, yang mana kita panggil bahagian ini degrees of Elliott wave ni, ataupun 9 degrees ni adalah kita panggil dia sebagai fractals. Alright, kita panggil dia sebagai fractals. We call this as a fractals. Apakah yang dimaksudkan dengan fractals? Apakah yang dimaksudkan dengan 9 degree dia? Okay, maksudnya dia macam ni. Maksud dia yang dia cuba sampaikan dekat sini, alright, dalam setiap satu wave ada 5 wave. Faham tak? Dalam setiap wave dia ada wave yang lebih kecil. Dalam wave yang kecil tu dia ada wave yang lebih kecil. Alright, yang mana so far lah yang 9 ni yang paling besar dia panggil sebagai I believe they call it as a grand super cycle, tak silap. Alright, grand super cycle, grand super cycle 200 tahun punya cycle. 200 tahun punya cycle. Alright, ni yang paling besar. Alright, yang paling besar dia panggil sebagai grand super cycle, yang mana ia merangkumi sebanyak 200 tahun punya cycles. Dan yang paling kecil, sekecil-kecil umat lah, sekecil-kecil kuman yang dia pernah buat. Alright, sekecil-kecil kuman dia adalah, dia dipanggil sebagai subminuet. Kod subminuet. Okay, subminuet yang mana ini adalah untuk per jam. Alright, few hours only, beberapa jam sahaja. Alright, so far ni paling kecil lah subminuet. Tu. Alright, so far paling kecil dia panggil sebagai subminuet. Few minutes. Yang paling besar grand super cycle, dan lepas tu dia adalah nama dia. Alright, yang join investors masa kelas, dalam buku you saya dah senaraikan semua 9 jenis degree yang dia ada lah, daripada grand super cycle sampai subminuet. You boleh refer balik you punya buku untuk investors masa kelas. But yang ni you tak payah faham sangat sebenarnya into detail dia punya degree-degree ni. Nama-nama degree ni pada saya tak berapa penting lah. Okay, pada saya nama degree dia tak penting. Yang penting adalah you boleh tahu, identify dekat mana wave ini bermula. Okay, yang penting you boleh identify dekat mana wave ni bermula. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan fractals? Apakah grand super cycle yang apa semua? Here comes dia punya advanced structure. So this is dia punya basic structure, the most basic structure untuk Elliott wave. Alright, now bermaksud apa tau? Maksudnya kita ambil satu contoh lah. Alright, kita ambil satu contoh. Okay, Elliott wave kita ada 5 wave, betul? Alright, so kita akan start off kat sini lah. So kita akan start. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, 1 2 3 4 5 A B. Pendek sangat A dia ni. Okay, A B
Boleh nampak ke? Sekejap, saya naikkan sikit. Okay, kenapa saya ambil ni kecil besar sikit? Sebab banyak benda nak kena explain. Alright. Yang you nampak sekarang ni ada 8 wave, betul? Okay, saya cuba label dulu. Saya tunjuk saya label dulu. Alright. Sini ada, kita pakai pen merah. Okay. Tak, kita pakai pen putih je lah. Sini ada wave 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Okay, boleh nampak Wave 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. So, complete satu cycle. Alright. Ni yang you nampak. Now, saya nak tunjuk satu benda. Satu benda lagi. Wave 1, 2, 3, 4, 5. Ini dipanggil sebagai wave 1. A, B, C ini dipanggil sebagai wave 2. Untuk yang lebih besar. Nampak tak? Maksudnya wave 1 dan 2. Kan? Wave 1, 2 ni. Okay? Maksudnya wave 1, wave 2 ni. Kan? Baru cukup 8. Baru complete satu cycle. Sebelum dia continue new cycle. Faham tak? Ini yang besar ni. Yang itu 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C. Baru wave 1 dan wave 2 yang besar. Okay. Sekarang ni you nampak daripada 2 wave, kita ada 1 wave, kita ada 2 wave. Alright. Kita ada 1 wave, kita ada 2 wave. Baru cukup 8 wave. Faham ke tidak ni? Astaghfirullah. Rasa macam berat nak mengajar ni. Rasa macam beban je, macam cannot go dah ni. Saya mengajar pun saya rasa berat dah. Okay. Maksudnya fractals ni, apa yang dimaksudkan dengan fractals, dekat dalam wave yang kecil ni sebenarnya dia ada satu wave yang besar. Dalam wave yang besar dia ada wave yang lebih kecil. Dalam wave yang kecil dia ada wave yang lebih kecil. Alright. Masih okey Good. Sebab saya rasa macam beban ni nak mengajar. Alright, good. Okay. Bukan apa ni? Bukan apa ni? Ada bola kecil, ada bola besar. Bukan. Dia ada wave besar, dia ada wave kecil. Alright. Alhamdulillah, faham. Okay. Wave 1, 2, 3, 4, 5. Alright. So now you get the big picture lah. Alright. Ini masih basic lagi ni. So daripada 2, kita dapat 8. Alright. Daripada 8 ni, dia boleh jadi 34 tak silap. Cuba kita buat lagi satu. Okay, kita buat sebelah dia. Kita buat bawah dia lah. Nanti kita boleh zoom out. Okay, kita buat bawah dia. Alright. Bro cuba Bro cuba. Alright. 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C. 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C. 1, 2. Nak 2 ni sengit. 2, 3, 4, 5. Okay, biarkan start ABC. ABC ni adalah 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2. Tak nampak sekarang. Okay. Right, ni kita ke ataskan sikit. Okay, nampak ke? Okay, tarik nafas dulu. Okay.
Alright. So sekarang ni saya menggunakan pen putih untuk saya label dulu sini. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Alright. So yang dekat 5 ini barulah wave 1. Baru wave 1. Yang dekat C ini adalah wave 2. Right now. Wave 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Ini barulah wave 3. Ini adalah wave 4. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Alright. Ini adalah wave 5. Okay. Wave 5 ini adalah wave 1. Okay. So yang ni kita akan start off dengan 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini adalah wave A. Alright. So ini adalah A, B, C. Ini adalah wave B. Okay. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Right. Sini adalah wave C. Dan itu adalah wave 2. Maksudnya, tuan-tuan dan puan, dekat dalam wave yang besar, ada wave yang lebih kecil. Dalam wave yang kecil, sebenarnya dalam wave 1 yang kecil ni, dia ada 5 lagi wave. Right? Maksudnya dekat dalam wave yang turun ni, 1, 2, 3, 4, 5 ni, dia ada wave lagi yang kecil. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Macam tu. Jadi yang lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil daripada ni. So far dia ada 9. Ya, so far dia orang pernah jumpa ada sampai 9 degree, iaitu subminuet lah yang paling kecil so far yang dia pernah jumpa. Alright. Jadi bermaksud apa yang saya cuba sharekan dengan you all pada malam ni. Alright. Apa yang saya cuba sharekan dengan you all pada malam ni adalah kan, setiap ini baru basic ni, ni baru basic. Dia belum lagi kalau ABC X. Dia ada ABC X pula. Kenapa X tu jadi? Sebab human nature ni kadang-kadang dia tak berapa nak tepat dan dia tak berapa nak betul. Dan dekat mana Fibonacci punya ni datang? Dekat sini. Ni kan ya. Kita zoom out sikit, kita compare dengan atas. Right. Nampak? Ni benda ni, benda ni. Ni dia. Wave 1 2 ni kat bahagian ni je baru. Okey. Wave 1 2 baru bahagian sini. Baru bahagian sini 1 2 kat sini. Okey. Dia macam tu. Okey. Simple je, simple. Memanglah simple. Yang saya lukis ni, ini mungkin baru degree yang ketiga agaknya. Ni baru degree yang ketiga. You kira lah dia berapa wave. Ni daripada 2 jadi 8. So daripada 2 yang besar, I believe ni jadi 30 plus. Tak silap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 16. 8, 16. 8, 16, 21. 21 campur 5, 26. 26 campur 3. 26 campur 3, 29, 29. Yes, 34. Betul lah. Masih ingat sikit-sikit lah. Sikit-sikit lah. Boleh lah sikit-sikit. So, you nampak tak? Daripada 2. Okay. Wave 1, wave 2. Daripada 2 wave. Wave 1, wave 2. Akan menjadikan dia kepada 8 wave. Maksudnya complete satu cycle. Right. Okay. Alright. So daripada lepas tu dia macam ni.
Daripada 8, satu wave jadi 8 wave. Daripada 8 wave dia jadi 34 wave. Baru ada lagi satu cycle yang lebih besar. Okay. Macam tu. So, persoalan yang saya nampak, adakah dia applicable untuk semua counter? So far, Alhamdulillah dia applicable untuk semua counter. Tetapi yang paling efisien untuk you gunakan Elliott Wave adalah pada yang paling efisien untuk you gunakan Elliott Wave adalah dekat apa ni? Dekat index. Dekat index adalah dekat tempat yang paling efisien lah sebenarnya untuk anda menggunakan Elliott Wave. Alright, so anda nak tahu keadaan pasaran overall, ke mana arah tuju dia overall, menggunakan Elliott Wave ataupun gunakan Elliott Wave lah maksudnya. Kenapa sebelum-sebelum ni saya cakap tolong hati-hati dengan saham-saham glove, sebab saham-saham glove sebenarnya dia berada dekat area sini masa tu. Area sinilah lebih kurang waktu tu. Sebelum dekat sini. Waktu saya mula cakap tu dia ada dekat sini. Alright. Yes. Yelah ni baru 3 degree. Yang saya tunjuk contoh ni baru 3 degree. Okay. Yang saya tunjuk contoh ni baru 3 degree lah. Alright. Yang ni 34 wave ni baru 3 degree je baru. Alright. Yang ni baru 3 degree. Ada 6 degree lagi. Okay. Banyak lagi degree dia. Nanti pecahkanlah, lukislah kecil-kecil. Susah juga sebenarnya lukis kecil-kecil. Okay. Jadi hopefully you learn something lah tonight. Okay. Hopefully you learn something. Maksudnya benda ni you boleh pakai dekat mana? Sekejap buka usaha session. Okay. You boleh apply dekat mana? Sekejap. Kita tunggu sebentar. Okay. Dekat mana you boleh apply? Guna dekat sini. Component, bukan component stocks. Dekat indices, dekat index. Contoh, healthcare. Okay, mana healthcare? Okay, you buka index. Healthcare punya charts. Okay, you buka all. Nah, kira lah dia punya Elliott Wave. Kira Elliott Wave dia. Masya Allah. Saya akan pegang ni lah. Okay. Maksudnya ni payah sikit lah you nak nampak itu. Okay. Ni index dia. Ini pun tak berapa nak nampak lagi ni. 1 2 3 4. Kecil lagi. Buat nampak sikit lah. Kira lah wave. Saya pun lupa dah macam mana itu kira dia. Tapi dia dekat sini. Yelah sinilah masa tu saya nampak B. 1 2 3. Dekat sini B. Itu sebab saya cakap hati-hati. Tapi adakah sekarang ni healthcare dia nak bullish semula? Soalan. Adakah healthcare dia nak start bullish semula? Okay, soalan sekarang, adakah healthcare dia nak start bullish balik? Alright. Yes, dia sebenarnya lagi senang pakai line chart lah sebenarnya. Okay, sebenarnya lagi senang pakai line chart. Lagi clear nampak line tu. Nampak lah 1, 2, 3, 4. Okay. Ni pun 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. A. 1. A. B. C. Ada correction X. Jatuh. Nampak? Tu dia agak complicated. Jadi kalau you nak tunggu dia confirmation yang ini, dia confirm reverse, dia kena break dulu atas lah. Right? Dia kena break dulu yang ni. Kenapa kena break yang ni? Sebab nak completekan 5 wave sebelum dia reverse. Maksudnya dekat sini
Dia dah complete kan. Dia nak naik balik ni, dia perlukan another 5 more wave dekat sini. Maksudnya kalau dia nak reverse ni, dia perlukan 5 more waves. Okay, maksudnya 1, 2, 3, 4, 5. Baru confirm reversal. Edit wave ni. Baru dia complete 1 wave. Dia macam tu. Okay. Jadi sekarang ni orang nampak macam dia melantun. Okay. Maksudnya dia dah reverse ke belum? Belum. Tu sebab saya banyak ajar you all beli dekat breakout dekat atas. Sebab bila dia break dekat atas tu lah confirmation yang mana saham tu dia nak terbang lebih tinggi. Maksudnya confirmation of reversal dekat situ. Dan tu sebab juga saya ajar confirmation reversal dia mestilah ada higher high dan higher low. Contoh dekat dalam ABC dia ada higher high, dia ada higher low. Dia ada low, high, higher low, higher high. Lepas tu dia pun jatuh lagi. Boleh jatuh lagi sebab dia baru complete ABC. Kan? Nampak? Tu sebab saya sangat-sangat tekankan bila nak beli, belilah dekat atas. Bukan beli dekat reversal. Okay? Tu sebab saya tak berapa galakkan you all beli dekat reversal. Even kalau tanya student investors masa kelas pun, saya tak berapa galakkan sebenarnya beli reversal. You boleh beli reversal bila mana you ada masa sahaja. That's it. Tak ada masa duduk tepi diam-diam. End of story. Okay? Jadi cukup untuk malam ni supaya kepala you all tak berasap, tak berapi. Esok nak cuti kan. Jadi boleh rehat dulu. Saya tak nak you all esok cuti kemurungan. Kan beratnya topik malam tadi. Baru basic structure tuan-tuan dan puan. Belum lagi relatekan dia pula dengan teori-teori yang lain. Kan? Sebab apa? Yelah sebab dia orang dekat luar yang mengajar boleh cedok tu. Sebab dekat luar sana dia assume you all ni ada masa nak tengok. Alright? You all assume ada masa nak dia assume you all ada masa nak pantau. You all bekerja macam saya. Kan tu sebab saya pun macam mana saya tunggu juga dekat puncak breakout. Dekat puncak tu baru saya beli. Tak adalah dia breakout lepas tu dia terbang naik tinggi. Barulah korang nak masuk. Itulah disebabkan you tersadar di puncak bahagia. Jadi tu sebab you kena beli bila mana dia betul-betul baru breakout. Contoh dalam indeks healthcare ni kan. Right, dekat dalam indeks healthcare dia dekat atas ni, kat puncak ni kan. You nak beli, you kena tunggu dia break yang ni dulu. Baru you boleh relax sikit. Beli, layan. Tapi cakap alah lambat lah teknik ni. Janji selamat babe. Duit you, bukan duit dia. Pergi mampus lah duit dia. Kan? Duit you. Duit aku. Kan? Untung ke, rugi ke tu duit aku. Peduli apa aku? Yang kau sibuk nak jaga poket aku tu kenapa? Kan? Nampak tak kenapa sebelum ni? Yelah sebab sebelum ni you all nak cepat, nak faham. Jadi kita ajar beli kat breakout. Lepas tu sibuk nak pula beli kat atas lambat, beli kat bawah lah power. Bila tunjuk elliott wave ni kan, hopefully you belajar lah, you faham lah kenapa kena beli dekat atas. Okay? Sebab dia nak completekan 5 wave dulu baru complete reversal dia. Tu sebab cakap paling mudah tak payah kira wave lah. Tunggu je lah dekat atas tu beli dekat breakout. Alright? Okay? Jadi tu je lah. Okay? Untuk kita punya topik malam ni. Cukup. That's it. Kita sambung malam esok pula. Alright? Jadi itu saja daripada saya untuk malam ni. So boleh berehat, boleh tenang. Jangan nak pecah-pecah kepala otak sangat kejap lagi. Alright? Jadi itu saja daripada saya untuk malam ni. So selamat bercuti esok dan selamat Hari Malaysia. Dan itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di YouTube. That's all right.